Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in. Nama kitab kita Fathul Mu'in, Syarah Qurratil Ain. Syarah Qurratil Ain di Syekh Al-Malibari. Alhamdulillah, pada hari ini 17 hari bulan 11 2021, kitab kita bagi kitab versi lama nombor muka surat 104. Yang baru warna hijau ni muka surat 113. Dia ada dua naskah, dua versi. Kita kena bagi tahu dua-dua lah. Adapun yang terjemahan yang Rumi tu, tengok dalam muka surat yang ada tu. Baik. Qala al-musannif wa kuriha fiha liltifat. Sepatah dia bagi. Wa kuriha fiha al-iltifat, dan makruh di dalamnya, yakni dalam solat. Makruh di dalam solat itu berpaling muka. Berpaling dengan muka tanpa sesuatu hajat. Jadi kalau kita berpaling tanpa sebab lah, tanpa hajat, tanpa keperluan yang mendesak, maka itu makruh. Dan dikatakan haram. Ada juga pendapat ulama mengatakan haram. Waqila yahrum. Waqila yahrum. Ada pandangan ulama kata haram berpaling. Dan pendapat ini dipilih, pendapat yang kata makruh tadilah. Dipilih tu berdasarkan kepada hadis sahih yang diriwayat oleh Imam Abu Daud. Tuan-tuan tahu dah, tuan penterjemah kita ni tak ambil. Hadis sahih diriwayat oleh Imam Abu Daud nombor 909, An-Nasai, Imam Ahmad dan lain-lain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalullahu muqbilan 'ala al-'abdi fi musallahu ma lam yaltafit. Fa iza iltafata a'rada anhu. Maksudnya, Allah SWT sentiasa berterusan menghadap hambanya itu selama ia berada dalam solat. Maknanya itu dia ibarat kata Tuhan duk tengok kepada hamba dia tu selagi dia solat. Dia takwil di sini dengan rahmat dan redanya selama ia tidak berpaling. Mana Allah Ta'ala tengok kepada hamba dia itu birahmatihi waridwanihi selagi hamba itu tidak berpaling. Maka apabila dia berpaling, Allah berpaling daripadanya. Maknanya kalau dia berpaling, tu hamba tak bagi dalam pahala khusyuk kepada dia tu sebab dia duduk tengok sana sini. Ma lam yaltafit fa iza iltafata a'rada anhu, maka tidak makruh apabila seorang itu berpaling muka kerana sesuatu hajat. Maknanya kalau kita ni ada keperluan kita nak berpaling, nak tengok ada benda. Kita tengok solat Allahu Akbar, tiba-tiba bunyi suara pelik, kita pun jeling, kita tengok muka je, jangan dada. Kalau dada, sekali ingat dada batal solat. Berpaling muka tengok ada bahaya ke, ada benda jatuh ke, kebakaran ke apa. Jadi kita boleh tengok. Tidak makruh kalau ada hajat. Sebagaimana pula tidak makruh ia melerikkan matanya. Kalau setakat mata je tengok, jangan paling muka, mata je jeling. Berpaling matanya kerana Nabi SAW pernah melerikkan matanya kepada seorang yang sembahyang
yang tidak menegakkan sulbinya dalam rukuknya dan juga dalam sujudnya. Ini huraian dia kata Nabi pernah tengok seorang sahabat ni dia tak betul dia punya rokok dia. Boleh jadi waktu tu Nabi tengah solat sunat ke macam mana wallahu alam. Dia kata dia tak sebut riwayat apa sini. Jadi dia kata kerana Nabi pernah tengok. Itu dalam huraian tu. Sebab tu dia tak dalam dua kurungan. Dalam matan tak ada. Fala yukrahu lihajatin kama la yukrahu mujarradul lamhil ain. Itu bahasa Arab kata. Maknanya tidak makruh sekadar jelingan anak mata tengok. Jangan berpaling muka. Ada kan kita ni kadang-kadang terjeling kata orang. Terjeling sebab apa? Sebab bunyi suara ke apa kita tengok. Ataupun orang melintas ke macam mana. Sekadar itu tidak makruh. Baik. Itu yang pertama. Makruh yang pertama apa dia? Berpaling. Letak nombor 2. Yang kedua, dan makruh memandang ke langit dan memandang daripada apa-apa yang melengahkan seseorang daripada sembahyang. Maknanya ia menyebabkan kita hilang khusyuk. Seperti pakaian yang bergambar. Orang yang pakai gambar duduk depan kita duduk tengok. Berdasarkan hadis kepada hadis yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim. Mengapakah ada kaum yang mengangkat pandangan mereka memandang ke langit dalam solat dia? Nabi kata ada juga orang tengok ke atas waktu solat ya. Fashtadda qawlu fi dhalika hatta qal, dan baginda agak keras menegur sahabat-sahabat di dalam sabdanya itu sehingga baginda bersabda, Nabi kata apa? La yantahunna an zalika aw la tukhtafanna absaruhum. Nabi kata apa? Hendaklah mereka benar-benar berhenti daripada perbuatan itu. Mana perbuatan duk jenguk ke langit, jangan. Kalau tidak, mata-mata pandangan mereka akan disambar. Mana kalau tak berhenti juga, mata dia mungkin akan disambar oleh peti ke apa benda. Yang pentingnya itu larangan agak keras daripada mendongak ke langit ketika solat. Baik, dua perkara. Yang kedua tidak dibenarkan jenguk ke langit. Kalau kita solat di dalam masjid yang tak ada atap lah. Tapi kalau masjid ada atap, kita duduk tengok ke siling, duduk tengok cicak atas, jalan sana sini, tak boleh. Yang ketiga, dari riwayat hadis ini pula, tulis makruh yang ketiga, dimakruhkan memakai pakaian yang bergambar. Jangan kita ada pakaian bergambar menyebabkan orang belakang kita khayal. Atau ia menghadap ke arah pakaian demikian. Atau ia menggunakan pakaian demikian sebagai alas. Seperti sejadah. Mana sejadah kita tu warna-warni. Macam-macam tulisan, macam-macam gambar. Itu juga tidak baik. Sebab kita duk mikir ke sejadah. Comel masjid Madinah, comel masjid Turki. Cantik tu cantik ni, jadi kita duk khayal ke dia. Tak boleh. Kerana ianya merusakkan khusyuk di dalam salat. Tak kira lah baju t-shirt ke, baju apa ke, gambar sejadah pun, kalau warna-warni banyak sangat yang boleh mengkhayalkan, menghilangkan khusyuk, maka itu makruh. Dan yang keempat, tanda nombor 4, dan makruh meludah dalam sembahyang. Juga di luar sembahyangnya, di sebelah hadapan, yakni di arah mukanya. Maknanya kita tak boleh ludah ke arah kiblat. Lah. Dalam solat tak boleh, luar solat pun tak boleh kalau kita ludah ke arah kiblat. Walaupun ia itu orang yang di luar sembahyang, tidak menghadap kiblat, yang penting tak boleh ludah depan, ke arah depan. Kalau tidak kiblat pun tak boleh juga. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau dia kata,
An wa illam yakun man huwa kharijaha mustaqbilan kam atlaqahu An-Nawawi. Maknanya jangan ludah ke sebelah depan kita, depan. Tak boleh. Walaupun tidak menghadap kiblat. Jadi jalan ni dia kata walaupun tidak menghadap kiblat. Dan makruh berludah pada pihak kanan dan tidak makruh berludah ke kiri. Ini secara realiti lah di waktu masjid buat dengan pasir ataupun kita solat di tepi pantai ke dalam hutan ke, bukan solat dalam masjid ni, hati-hati. Berdasarkan kepada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari wa Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum fi shalah fa innahu yunaji rabbahu azza wa jalla fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi bal an yasarihi aw tahta qadamihi aw fi thawbin min jihati yasarihi wa huwa aula." Maksud dianya, apabila seorang kamu berada dalam solat, maka sungguhnya ia sedang bermunajat dengan Allah Tuhannya Azza wa Jalla. Mana kita duduk beradab dengan Allah. Maka hendaklah ia jangan meludah di hadapannya dan di sebelah kanannya. Kanan pun tak boleh, depan pun tak boleh. Bahkan ludahlah pada pihak kirinya, atau di bawah tapak kakinya, atau dalam kain dari sebelah kirinya, maka itu lebih utama. Maksudnya, tak boleh kita meludah ke depan gini atau ke kanan. Kita boleh ludah bawah kaki kita ataupun ke kiri. Tadi ana sebutlah, ini secara realitinya kita solat di padang pasir. Solat di mana? Di padang pasir ataupun di atas tanah. Bolehlah kita buat macam ni. Tapi kalau solat atas masjid jangan. Masjid zaman kita ini semua sudah ada kapet, ada tikar, maka itu tidak dibenarkan. Dan habislah tikar orang. Dia kata adalah hadis boleh ludah bawah kaki kita pun ludah. Ludah pula sekali ingin kohok keluar. Aduh, hijau molek atas kapet orang, jangan. Tapi boleh kita ludah dalam kain dari sebelah kiri. Contohnya kita ada tisu. Kita tahu dah kita semua kita batuk. Maka boleh kita bawa tisu, kertas siap-siap dah. Bila kita nak meludah, kita ke kiri gini. Gulung balik dia punya tisu tu. Jangan jangan ludah di atas lantai, jangan. Rusak kapek orang. Qala syekhuna, kata guru kami, siapa dia guru kami? Guru pada Al-Malibari, nama dia Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Wala bu'da fi mura'ati malakil yamin duna malakil yasar. Dan bagi lebih jauh lagi meraihkan malaikat kanan, bukan malaikat kiri, bagi menzahirkan kemuliaan pihak kanan itu. Baik. Kadang-kadang kita kata tak ada orang kiri kanan kita ni, tapi ada malaikat. Malaikat kan duduk sekali dengan kita. Maka Tuan Syekh kata kita kena meraihkan malaikat di sebelah kanan, jadi kita duduk sebelah kiri. Walaupun kita rasa ada malaikat, tapi biarlah yang belah kiri berdasarkan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala yasarihi, ludah di sebelah kiri. Jangan ludah belah kanan. Dan kalaulah ada orang di sebelah kirinya sahaja. Ini andaian. Ini kitab fiqh ni tuan-tuan. Dia banyak araita buat andaian untuk menyelesaikan permasalahan. Contohnya kita kata kita orang yang paling kanan sekali. Ujung sekali kita duduk. Belah kita tak ada orang. Belah kiri ada orang. Boleh tak boleh kita ludah belah kanan? Nabi larang tadi. Jawab kata dia, dan kalaulah ada orang di sebelah kirinya sahaja, sebab kita duduk alik kanan sekali saf, maka boleh meludah di sebelah kanan.
Boleh kita ludah alik kanan. Sebab tak ada orang. Bila tidak mungkin baginya menundukkan kepala dan meludah. Tapi kalau kita boleh tunduk, ludah bawah kaki, itu yang selamat. Itu yang selamat. Tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Maknanya ludah di mana? Bawah kaki. Baik. Ini jelas dah kita apa yang kita muskil sekarang. Ana yakin ramai di kalangan para pelajar tertanya-tanya. Bagaimana hukum dengan kita sekarang? Ni sekarang kita di mana? Kita duduk dalam masjid. Kita duduk dalam masjid. Macam mana kita nak ludah? Tengok Tuan Syekh sudah jawab. Haram meludah di dalam masjid. Haram meludah dalam masjid bila zat air liurnya itu masih ada, bukan yang boleh lenyap dengan sendirinya, seperti dalam air bekas berkumur. Maknanya tak boleh kita ludah dalam masjid, yahrumul busat masjid imbaqiya jirmuhu. Maknanya kalau kita ludah tu lekat dia punya kahak, lekat dia punya air liur tadi, tak boleh ludah, haram. Bukan cakap tak boleh, haram dia kata. Ya, kalau kita ludah mesti air liur lekat. Lebih-lebih lagi masjid yang ada semin, pakai kapet. Lagi pula ludah itu mengenai bahagian masjid, bukan sekadar hawanya saja. Yang berpendapat sekalipun waknya tetap haram. Ya, kalau kita ludah kena ke udara saja, tapi ada kesan dia tu ludah tu, bekas ludah tu ada, maka tak boleh dalam masjid. Adalah pendapat yang jauh yang tidak dapat disandarkan di atasnya. Ada kata kalau wak saja tak apa. Mana ada? Kadang ludah-ludah ya. Dan tidak sekadar mengena tanah yang tidak masuk ke dalam bahagian wakaf masjid. Mana kalau kita ludah atas tanah di luar masjid itu tak apa. Sebab kalau ia termasuk ke dalam wakaf masjid, yakni tanah itu pun disembahyangkan orang padanya, maka tidak boleh juga. Kita sekarang ni masjid kita kecil. Walaupun di luar kawasan bangunan masjid, orang solat juga situ. Jangan ludah juga atas tanah tu. Sebab nanti orang nak rokok, nak sujud atas air liur kita. Air liur ni masa duduk dalam mulut ya dia tenangnya, tapi kalau dah keluar dia bau lain. Sebab itu kita kata banyak benda sewaktu berada di tempatnya tidaklah jadi najis. Tapi kalau sudah keluar daripada tempat, maka dia tak boleh lagi, dia sudah jadi benda lain dah. Macam air liur. Air liur waktu dalam mulut boleh kita telan. Tak ada orang kata telan air liur cuma lah air liur dia, apa salahnya? Bahkan sekali-sekala ada juga peristiwa bertukar-tukar air liur. Mana kalau air liur tu najis, habis kita main tukar najis lah dengan kawan kita, dengan sebelah tu. Ini rahsia orang tua-tua lah kan. Tapi pekoh tu kena bagi tahu. Tapi kalau dia sudah keluar daripada tempat dia, sudah keluar daripada tempat dia, maka dia jadi tidak boleh lagi. Dia jadi najis lah. Itu kaedah dia. Jadi kalau kita ada ludah atas tanah di luar masjid, tapi masjid tu orang solat juga, tidak dibenarkan. Sebab dia jadi kotor. Ada pula qaul yang menyatakan tidak haram meludah pada tikar masjid. Waqila tu. Waqila waduna husurihi. Tidak haram kita ludah atas tikar masjid. Ada pandangan ini qila ni maknanya ada pandangan orang cakap. Itu maksud dia. Kena faham macam tu. Ada pandangan orang cakap. Tetapi menjadi haram juga meludah itu. Dari segi ianya mengotorkan tikar itu sebagaimana yang zahirnya. Yang jelasnya kalau ludah atas tikar tak boleh lah, haramnya. Dan wajib mengeluarkan najis daripada masjid dengan segera. Mana kalau ada najis dalam masjid, kita kena angkat dia keluar, tak luar. Wajib aini bagi orang yang mengetahuinya. Contohnya kita tengok memang ada najis ini. Awak tahu.
Ada orang kencing ke apa, maka wajib kita kena keluarkan dia. Sama ada basuh atau akak dia punya tikar tadi pergi basuh tak luar masjid. Mana wajib aini itu kepada orang yang mengetahuinya. Orang yang tengok benda tu. Ada orang yang tengok. Dan sekalipun sudah disediakan orang pengawas bagi membuang najis itu dengan diketahui, yakni dengan diberi gaji sebagaimana dinyatakan oleh para ulama. Maknanya kalau kita tahu benda tu, masjid kita ni ada dia punya ada apa? Ada pekerja yang membersihkan masjid. Tapi kalau kita tahu benda tu, jangan tunggu pekerja datang, kita yang kena buangkan. Sebab nanti orang datang dia tak jumpa cari. Dia tak jumpa cari. Kat mana tadi? Kat mana? Tak tahu. Jadi orang yang tahu fardu ain ke atas kepala dia kena usahakan. Manakala kita tak buat pun, sekurang-kurangnya kita tanda di sinilah berlaku. Jadi kita tak tanda, kita pergi panggil bahagian cleaner, bahagian tukang bersihkan, tak apa. Baik, sekarang ni kita berpindah kepada dan haram kencing dalam masjid. Dia panggil istitra. Daripada makruh, dia celah sikit benda yang haram itu. Benda yang haram. Dan haram kencing dalam masjid walaupun kencing seperti dalam bekas. Tak boleh. Contoh kita iktikaf dalam masjid. Nak bangun malam sejuk, ambil botol, situ. Haram itu. Tak boleh kencing dalam masjid. Walaupun walaupun dalam bekas. Kita kata memang tak bertitik buat atas lantai, tak boleh. Bukan tempat buang air kat situ. Dan haram memasukkan selipar yang bernajis, yang tiada aman masjid itu dari terkena kekotoran itu. Tak boleh. Maknanya kita pakai selipar, masjid kita ni masjid kecil tak apalah. Orang letak selipar di luar. Tapi kalau masjid besar seperti Masjid Mekah, tuan-tuan yang pergi ke Mekah, yang pergi ke Madinah contohnya, di mana selipar kita? Kita bawa kan? Masuk dalam bekas, kita bawa selipar sampai ke tempat solat. Letak di tepi tiang, kita solat situ. Dekat tiang tu ada rak, ada orang panggil tempat letak selipar. Jadi kita, kalau selipar kita tu kotor, haram buat masuk masjid. Nanti orang duduk solat, apa bangun tai ayam ni? Tahu bangun tai kucing ni apa? Tengok-tengok kat selipar awak. Jangan. Kena pastikan kita selipar nak masuk masjid, kita kena pastikan dia tu bersih. Tak apa buat masuk selipar. Nak solat atas selipar pun boleh. Dan membuang bangkai kutu. Kalau ada kutu, kita duduk cari kutu dalam masjid, bangkai dia tu, kita duduk lenyek atas lantai masjid. Tak boleh. Serta membunuhnya dalam bumi masjid sekalipun darahnya sedikit, tak boleh. Yakni bumi masjid yang ada orang sembahyang padanya, bukannya bumi luas dalam kawasan yang dipagar untuk masjid. Maknanya dalam kawasan ni orang solat sini. Tapi tak ada kapek, tak ada sejadah, tak ada tikar. Atau tanah. Tapi tanah ni orang solat. Maka tak boleh juga. Walaupun kita duduk lenyek, kita duduk matikan kutu kat situ. Jangan. Duduk main cari kutu atas masjid pula dah. Adapun membuang kutu ataupun menanam kutu dalam bumi masjid, maka yang zahir dari fatwa Imam Nawawi, ianya adalah halal. Imam Nawawi kata tak apa. Dia kata apa ni? Kalaulah kutu tu, kita jumpa kutu atau benda-benda yang inilah semut apa ni, mati ni, kita pun korek tanah tu, kita masuk dalam. Itu tak apa. Imam Nawawi kata itu boleh. Itulah anda cakap kepada tuan-tuan awal lagi. Ini dalam konteks masjid yang lantai dia pasir ataupun tanah. Bukan kapek, bukan semin. Bukan mozaik. Kalau mozaik tak jadi ni. Dan yang zahir dalam kalam Al-Jawahir haram. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Yunus.
Itu khilaf ulama. Tapi bagi kita lah, secara peribadinya saya Abu Anas Al-Faqih ilallah Abu Anas, secara peribadinya kalau berbeza-beza pandangan ulama mazhab Syafi'i, ana lebih cenderung kepada pandangan ijtihad yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Kenapa ni? Ta'assub ke Nawawi ke? La, bukan ta'assub. Tapi setelah ana baca kitab Imam Nawawi ni faqihul ummah, faqih. Imam Nawawi muhaddis. Syarah dia kepada Sahih Muslim menjadi rujukan kepada semua orang, semua mazhab. Jadi Imam Nawawi dia ada hadis, dia ada fiqh. Sebab itu ini pandangan peribadi. Saya selesa dengan pandangan yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kita tak kata imam lain Ibnu Hajar itu orang lain kemudian daripada dia tu. Orang lain mari kemudian daripada dia. Ibnu Hajar kurungnya ke berapa dah. Jadi kita kata biarlah kita ambil pandangan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Yang kelima, tulis nombor. Yang kelima dan dimakruhkan. Yang kelima dan dimakruhkan membuang darah dan berbekam dalam masjid. Jangan duk bekam dalam masjid dengan menggunakan bekas. Maknanya kita bekam ni, sekarang ni alat berbekam moden dah tuan-tuan. Dia punya, tak ada main torres dengan pisau dulu. Dia tek. Dengan jarum dia tetap sakit ya, gata-gata ya. Seronok gitu, sambil-sambil berbekam telena gitu. Nah, siap-siap tuan jurubuka kata dah siap. Bayar RM30 contohnya. Tak boleh, walaupun darah tak kena atas lantai pun tidak boleh, sebab dikira bekam tu duk main darah tak sesuai dalam masjid. Masjid tempat orang zikir. Yang keenam, makruh mengangkat suara. Duk bising hingga bangah dalam masjid. Yoya kata orang. Seperti berjual beli. Duk jual beli dalam masjid. 5, 10, 25, tak boleh. Dan mengangkat suara yang lain-lain. Bising-bising tak boleh. Kalau kita kuliah ni angkat suara. Ini kalau tak angkat suara tak dengar pula orang belakang. Makanya kita kena tengoklah suara yang tak ada, yang tidak berfaedah, yang tidak ada kena-mengena tu yang tak bolehnya. Seperti juga melakukan pertukangan dalam masjid. Buka furniture dalam masjid, duduk buat kerusi meja. La, tidak boleh. Yang ke-8, dan makruh membuka tutup kepala dan bahu. Buka tutup kepala dengan bahu. Dia kata wa kasfu ra'sin wa mankibin. Mana kalau kita buka kepala, buka bahu dalam masjid, pakai baju tak ada lengan, atau tak pakai kepiah, makruh. Tengok zaman dia ni, zaman Malibari ni makruh. Bahkan di zaman kitab Fathul Qarib, dia kata orang tak pakai kepiah pergi ke bandar ni tak boleh terima syahadah, tak boleh terima saksi. Tapi zaman kita ni, uruf zaman kita sekarang sudah berubah. Orang tak pakai kepiah lebih ramai daripada yang pakai kepiah. Jangan pula kita kata ni makruh, orang ni tak boleh terima saksi. Itu dia panggil taghayyurul fatwa bi taghayyuriz zaman wal adat. Ini dalam kaedah perkara yang tidak ada nas. Satu kaedah dia panggil taghayyurul fatwa, berubahnya fatwa dengan berubah masa dan adat. Sekarang ni adatnya orang tak pakai kopiah. Jadi kita tak boleh kata orang tak pakai kopiah ni tak boleh terima saksi. Tapi ada lagi tak fiqh kita. Fiqh Syafi'i ada. Yang ke-9, makruh ittiba'. Ittiba' ni macam kita pergi ihram. Kita pergi Mekah, ingat tak? Tuan-tuan yang laki-laki, ketika kita nak tawaf, kita buka bahu kanan. Kan kait ihram di sini, kita buka sini. Tutup belah ni, itu dia panggil itib. Makruh. Maknanya dalam masjid ni jangan tak pakai baju, jangan buka bau. Walaupun di luar daripada kamis. Walaupun di luar dari kamis. Apa luar daripada kamis ni?
Han wattiba'un walau min fawqil qamis. Maknanya kita ada baju orang panggil baju dalam, kat baju dalam ada baju apa ni? Baju dalam apa ni? Singlet. Ada, tapi kain kita atas bawah ni kita angkat sebelah, tak boleh. Kena duduk dua-dua. Kerana dalam sembahyang dan mengikut sunnah, hendaklah memakai pakaian yang indah dan jangan mendedahkan diri. Mendedahkan diri. Tak boleh. Kata Imamul Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Al-Ihya, la yaruddu rida'ahu iza saqata. Selendang yang jatuh tidak mengenakannya kembali. Maknanya kalau kita pakai ridak ni. Tengah solat jatuh, tak payah ambil lah. Melainkan kerana keuzuran. Kerana itu menafikan khusyuk. Jadi duduk ambil kain, pakai semula khusyuk. Melainkan kerana uzur seperti kerana panas. Mana kain kita jatuh ni, tapi panas kita ni. Kena ambil selimut balik. Ataupun terlalu sejuk, boleh. Dan yang seperti ialah serban dan sebagainya. Sebab kita ni, kita ikat tak kemah. Tengah-tengah solat, dia terbuka jatuh. Tak payah ambil. Sebab semua itu menafikan khusyuk. Duk kerja ambil pulah balik serban tu, jadi menafikan khusyuk katanya. Yang ke-10, letak nombor. Dan dimakruhkan sembahyang dalam keadaan menahan hadas. Solat sambil tahan hadas. Kita nak kencing, tapi kita orang Kelantan kata mana kita tahan. Seperti kencing, air besar, kentut. Berdasarkan hadis yang akan datang, kerana itu semua menghilangkan khusyuk. Bahkan segolongan ulama menyatakan kalau ia melakukan sembahyang dengan menahan hadas, batal sembahyangnya, yakni menahan hadas sampai kepada had hilang khusyuk. Sampai begitu sekali. Jangan. Ada setengah ulama kata batal. Dan disunatkan menghilangkan gangguan dari diri sebelum sembahyang, sekalipun terluput berjamaah. Misalnya dari menahan hadas. Jadi sunat kita ni, kita selesaikan dulu kerja-kerja kita hajat manusia. Contohnya, kita rasa nak buang air, nak kencing ke, nak berak ke. Mana kalau kita masuk solat, kita tak khusyuk sebab duk tahan ya. Imam pula pergi baca panjang, lagi hilang khusyuk. Lagi selesai dulu masalah awak. Lepas solat, lepas itu kalau walaupun terlepas jemaah, mari solat, cari jemaah lain, buat jemaah yang kedua ke, cari orang tak solat lagi ke, kita solat dengan dia, boleh. Namun ia tidak boleh keluar daripada fardu lantaran kerana menghilangkan gangguan hadas. Dan tidak boleh mentakhirkan sembahyang bila waktunya sudah suntuk. Jadi kalau kita ni waktu dah pendek, kalau kita nak pergi tandah dulu, terlepas waktu, kita baru sedar tidur contohnya, maka kita kena tahan lah. Kena tahan, orang Kelantan kata kena makna kita tahan, walaupun agak kelang kabut, tapi lebih baik daripada kita solat di luar waktu. Lebih baik solat waktu. Namun ia tidak boleh keluar daripada fardu lantaran kerana menghilangkan gangguan hadas, dan tidak boleh mentakhirkan sembahyang bila waktunya sudah suntuk. Yang diambil kira dalam makruhnya itu ialah dengan terasanya hadas waktu takbiratul ihram. Terasa je, boleh je tahan. Dan ia mengetahui pada adanya bahawa ianya datang lagi dalam sembahyang, kalau demikian maka makruh. Contohnya kita kata kita ni kalau dia mula orang panggil memulas perut ni sekali, dia akan mari lagi. Dia pergi sesara lah. Kalau tidak, awak tak khusyuk. Awak tidak khusyuk. Yang ke-11, tanda makruh yang ke-11,
Dan dimakruhkan sembahyang di hadapan makanan dan minuman yang ia sangat berhajat kepadanya. Kita lapar sangat. Bau makanan sudah ada, tiba-tiba orang qomat. Nak makan dulu ke nak solat dulu? Kalau solat sah dah tak khusyuk sebab kita lapar. Maka pergi makan dulu. Berdasarkan kepada hadis riwayat Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata ay kamilatan bihadrati ta'amin wala salatan wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan ay al-bauli wal ghaid. Tiada sembahyang yang sempurna, tidak ada solat yang sempurna dengan menghadapi makanan. Kita duk menghadap makanan yang sudah ada, kita pelapar. Dan tiada sembahyang yakni yang sempurna walhal ia mengekang dua macam pembuang kotoran, iaitulah kencing dan berak. Manakala ada dua ni memang kita rasa nak lagi sesal dulu lah. Tapi kalau kita rasa okey je, boleh tahan ya, sebenarnya tak ada masalah. Lah kata orang. Yang ke-12, dan dimakruhkan sembahyang pada jalan, gedung yang tiada manusia padanya. Takut-takut jalan tempat orang lalu itu mengganggu khusyuk dalam sembahyang. Mana jalan ni tak ada orang, tapi jalan orang. Jangan solat situ, walaupun tak ada orang lagi. Sebab mungkin waktu kita solat, orang datang. Kelang kabut kita. Yang ke-13, dan tempat memungut cukai yang dipaksakan oleh orang ramai. Jadi kita makruh kita solat di mana? Di pejabat yang mungut cukai daripada orang. Ni Tuan Syekh kata ni bukan saya. Sebab apa ni tempat-tempat begini tidak bagus? Dia panggil tempat perhimpunan syaitan di situ. Na'udzubillah. Jadi kita jangan pergi ambil tempat-tempat orang buat tak baiklah. Jangan tuan-tuan jangan tunjuk tempat cukai kita. Cukai zaman kita ni lain kot, sebab dia ada akta, ada tu ada ni. Dia panggil al-mukus. Mukus ni orang duk ambil cukai atas jualan orang. Zaman dulu lah. Zaman sekarang ni tanya majlis fatwa. Yang ke-14, dan makruh salat di perkuburan walaupun tidak tahqiq bahawa ianya digali. Kalau kubur yang dibongkar balik, itu tak boleh. Sebab bila kita buka semula kubur, mesti akan keluar nanah-nanah, darah-darah, daging-daging banyak yang sudah hancur, bercampur dengan tanah. Jadi najis. Tapi kalau kubur macam orang Malaysia ni, kubur ni tak dibongkar balik. Setiap orang akan digali lubang-lubang lebar lain. Maka itu pun dikira makruh juga. Sama ada ia sembahyang menghadap ke arah kubur atau di atas kubur itu, atau di sisi kubur itu sebagaimana dinaskan dalam Al-Um oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata larang dia solat atas kubur. Sebab apa? Sebab dibimbangi. Dalam hadis Nabi kita larang, jangan ambil kubur. Nabi kita sebut, Allah Ta'ala laknat kepada orang ahli kitab, ittakhazu kubur anbiya'ihim masajid. Mereka telah yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi kita umat Islam ni tak boleh kita solat di atas kubur, tak boleh solat menghadap ke kubur. Habis kalau saya nak solat jenazah atas kubur, boleh. Solat jenazah atas kubur boleh, tapi jangan solat menghadap ke kubur. Sebab apa? Sebab solat jenazah ni tak ada rokok, tak ada sujud. Kita solat berdiri gitu je. Kalau baby nak solat biasa ni, rokok, sujud, itu tidak boleh. Baik. Makruh itu dari segi bertentangan dengan najis dan berhenti duduk padanya. Maknanya kalau ada najis, kita duduk atas najis. Kalau tahqiq, mana tahqiq ni kita pastikan. Itu mana tahqiq. Kubur itu digali. Oleh itu najis. Maka tidak sah sembahyang padanya kalau tidak dihamparkan sesuatu padanya seperti sejadah. Manakala kita letak sejadah, tikar atas tu, lainlah kita solat atas tikar. Bukan solat atas najis direct. Kalau dihampar sesuatu, maka sah sembahyangnya dengan makruh. Manakala kita lapik dengan tikar, sah tapi makruh. Dan haram menghadapi kubur Nabi. Dengar ni. Tuan Syekh kita ni peqah mazhab Syafi'i ni. Dia kata apa? Tahrumus salat li qabri nabiyyin au nahwi waliyin tabarrukan au i'zaman. Haram
sembahyang menghadap ke arah kubur Nabi atau kubur wali atau kubur tok ayah mana-mana sebagai mengambil berkat atau mengagungkannya. Jadi kalau kita tak boleh kita solat menghadap ke arah kubur wali ke kubur Nabi pun tak boleh. Habis kalau kita solat di Madinah tu macam mana? Ni makam Nabi depan, kita solat belakang. Sebab itulah Sayyidina Umar bin Aziz waktu menghadap ke arah kiblat ni dia buat 5 bucu gini. Ada saya sebut dalam kitab kita sejarah Madinah tu. Tuan-tuan tengok dalam tu ada gambar 5 bucu. Ke arah kiblat ni dia ada macam persegi gitu supaya kita tidak menghadap macam Kaabah gitu. Itu ijtihad daripada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Jadi dalam Tuan Syekh penterjemah dia tambah. Dia tambah apa? Dia kata kalau sembahyang bukan dengan niat membesarkannya atau berkat padanya, hanya kebetulan sembahyang itu berlaku menghadap dan sebagainya, maka tidak mengapa. Kalau begitu tidak makruh, kita mengatakan pandangan itu perlu disemak balik. Sebab Nabi sebut dalam hadis, la tusallu ilal qabri. Jangan solat mengarah kubur. Walaupun orang ini tidak, kalau ta'zim itu dosa lain. Ini menghadapkan kubur pun ada larangannya di situ, jadi perlu diperbahas dan diperincikan. Jadi para ulama boleh incikan dalam masalah kita solat di mana menghadap ke arah kubur. Anda setengah masjid ada kubur tengah-tengah. Itu perlu pada penjelasan lah para ulama di situ. Yang ke-15, dan Zainul Iraqi membahas tentang tidak makruh sembahyang pada masjid yang berlaku penanaman mayat pada sekelilingnya dan di bumi yang dirampas. Jadi ada ke kita solat di atas bumi yang dirampas, boleh tak? Ataupun ada setengah masjid kan, kita di masjid tengah, kelilingnya tak ada kubur, tapi di luar bangunan. Ataupun solat di atas tanah yang dirampas, boleh tak boleh? Kata di sini sembahyangnya sah, tetapi pahala dianya seperti bagaimana memakai pakaian yang dirampas. Yakni adalah haram sembahyangnya sah, pahalanya tiada. Orang ni nak semaya tak ada kain, dia pergi curi, rampah kain orang, dia pun solat dia sah, tapi dosa dia tu sebab dia pakai kain orang, itu tak boleh. Demikian juga sembahyang haram tapi sah jika merasa syak tentang redha tuan miliknya dalam ia memakai pakaian itu. Kita tahu kain siapa ni, kita ambil pakai. Tuan dia benar tak benar, itu tak boleh juga tu. Berbeza dengan kain di masjid, kain yang telah disediakan oleh AJK Masjid. AJK Masjid sediakan kain untuk orang musafir, itu tak apa. Memang sudah jadi satu uruf dah, orang tak kain ni untuk orang digunakan. Cuma musim Covid ni tak boleh lah. Lainlah halnya, yakni tidak haram bila ia bersangka berdasarkan keadaan, maka tidak haram dan dapat pahala kedua-dua dalam hubungan dengan bumi dan pakaian. Jadi bumi dirampas ataupun pakaian yang kita pakai tak tahu siapa punya. Jadi itu hal. Tapi kalau pakaian sudah selesai orang sedia di masjid, itu tak apa. Di dalam Al-Jili disebutkan, bila waktu sembahyang sudah, wafil jilihi nama kita, bila waktu sembahyang sudah terlalu suntuk, walhal seorang itu sedang berada pada bumi yang dirampas, nak keluar daripada bumi ini jauh lagi, maka hendaklah ia takbiratul ihram sambil berjalan. Dan pendapat ini ditarjihkan oleh Syekh Al-Ghazi, nama pengarang kita. Tapi Syekh kami berkata, Ibnu Hajar kata apa? Yang aujuhnya tidak boleh bagi orang itu melakukan sembahyang syiddatul khauf dan wajib ia meninggalkan dahulu hingga ia keluar dari bumi yang dirampas itu, sebagaimana ia boleh meninggalkannya bagi menyelamatkan hartanya kalau harta itu diambil daripadanya, bahkan itu adalah lebih utama. Ibnu Hajar kata keluarlah daripada bumi itu walaupun apa jadi. Ada setengah kata tak, solatul khauf, mana kita akad takbir Allahu Akbar sambil kita berjalan nak keluar daripada bumi itu. Ibnu Hajar kata tak payah, keluar dulu baru solat.
Allahu Akbar. Tamatlah kita 15 perkara makruh dalam solat. Banyak lagi sebenarnya. Tapi oleh kerana Tuan Syekh sebut di situ 15, saya pun kekal dengan 15 ni lah. Kalau nak kira banyak lagi. Dalam kitab Muniatul Musalli ni, tuan-tuan boleh tengok senarai apa? Senarai perkara-perkara makruh di dalam solat. Jadi banyaklah perkara makruh tu. Jadi alhamdulillah di antaranya solat di bilik air, solat di celah di kandang unta, solat dalam gereja tadi, main-main baju tengah solat. Tuan-tuan boleh tengok dalam Musalli ni ada, ataupun tengok dalam kitab yang kita sedang syarah, nama dia Anak Kunci Surga pun ada juga. Wallahu alam. Yang detail, kalau nak detail, tuan-tuan dan puan-puan disyorkan buka balik syarah Abu Anas kepada kitab Al-Mu'tamad. Al-Mu'tamad kita detail dengan dalilnya, dengan perbahasannya, dengan furuknya. Tapi dalam kitab ni ringkas, saya ringkaskan. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung lagi siri yang akan datang. Faslun fi ab'adis salati wa muqtadi sujudis sahwi. Fasal tentang sunat-sunat ab'ad salat, dan kalau tinggal dia kena sujud sahwi. InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.